Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan perkembangan pendidikan yang terdiri daripada Wan Muhammad Adham Izani bin Wan Zuki dan saya sendiri Nur Nadia binti Halim akan membentangkan tajuk kami pada hari ini. Tajuk yang diberi kepada kami ialah trend pedagogi terkini iaitu pengintegrasian teknologi maklumat dan pembelajaran bermakna. Tajuk yang pertama ialah pengintegrasian teknologi maklumat. Dalam slide ini terkandungnya maksud dan kelebihan penggunaan ICT, pemprosesan perkataan dan persembahan elektronik. Maksud penggunaan ICT dalam pembelajaran dan pengajaran. Menggunakan ICT secara terancang, bersesuaian dan berfikrah untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan pembelajaran dan pengajaran PMP. Kelebihan ICT dalam pembelajaran bagi pelajar dapat meningkatkan kefahaman murid terhadap pelajaran, dapat meningkatkan motivasi, membolehkan pembelajaran bersendiri murid mengakses maklumat yang sukar diperolehi. Suasana pembelajaran yang menyeronokkan dapat meningkatkan daya kreativiti dan imajinasi. Pemprosesan perkataan. Apa itu pemprosesan perkataan? Penggunaan komputer melalui perisiannya bagi tugas menaip, menyunting dan mencetak sesuatu dokumen. Ia juga merupakan aplikasi komputer yang kerap digunakan. Selain itu, ia membolehkan penggunaannya untuk menyelitkan perkataan atau membuat pembetulan dengan mudah. Seterusnya, ia juga membolehkan pemindahan paragraf dalam sesuatu dokumen atau ke dokumen yang lain. Sebagai contoh, perisian Microsoft. Microsoft Word. Microsoft Word berfungsi dalam mewujudkan suatu fail, menyimpan secara elektronik dalam cakra, mempamerkan di skrin, mengeditnya melalui arahan dan aksara dari papan ke kunci dan mencetaknya dengan menggunakan pencetak. Ciri-ciri Microsoft Word. Perisian Microsoft Word mempunyai fungsi save, font, cut and paste, copy, delete text, graphics, insert text, page size and margin, search and replace, word wrap, print dan font specification. Keterangan bagi beberapa ciri Microsoft Word. Yang pertama, insert text. Insert text membolehkan pengguna menyelitkan teks di mana-mana dokumen mereka. Yang kedua, copy. Membolehkan pengguna untuk menyalin perkataan, teks atau perenggan yang diperlukan. Yang ketiga, table. Table berfungsi menyisipkan jadual untuk menyokong penyusunan data pengguna dalam baris dan lajur. Yang keempat, graphics. Ia membolehkan pengguna untuk menyisipkan gambar dan carta dalam dokumen mereka. Yang kelima, spell check. Ia merupakan kemudahan untuk menyemak ejaan yang disangsi oleh perisian, highlight perkataan yang tidak dikenali. Kesan atau impak penggunaan pemprosesan perkataan dalam PMP. Yang pertama, menjimatkan masa. Ia membantu guru menguruskan masa dengan lebih efisien dalam penyediaan pengajaran. Yang kedua, lebih kemas dan menarik. Bahan pengajaran yang disediakan oleh guru lebih tersusun, kemas dan menarik yang akan membuatkan pelajar mudah untuk memahaminya. Yang ketiga, perkongsian maklumat. Rakan boleh menyalin, ubah suai, menambah baik bahan pemprosesan perkataan untuk diintegrasikan dalam pembelajaran dan pengajaran. Yang terakhir, pelbagai tujuan. Ia membantu dalam membuat nota edaran, laporan, surat kepada ibu bapa, lembaran haibahan atau buletin. Persembahan elektronik. Definisi persembahan elektronik. Ia merupakan media untuk menyampaikan maklumat dan perisian persembahan elektronik dalam membantu pembina perisian membuat persembahan dengan menggabungkan unsur animasi, grafik, audio, video dan teks.
Tujuan perisian persembahan elektronik bertujuan untuk menarik perhatian pengguna dan menjadikan persembahan tidak membosankan. Perisian persembahan boleh digunakan untuk membantu guru semasa aktiviti tunjuk ajar, mencerahkan fakta dan menjelaskan isi pelajaran. Perisian persembahan menggunakan PowerPoint. Asas integrasi perisian persembahan elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran. Contoh perisian persembahan yang sering digunakan ialah Microsoft PowerPoint. Perisian persembahan ini boleh digunakan bagi membantu guru semasa aktiviti jika guru ingin menunjukkan cara, menerangkan fakta dan menjelaskan isi pengajaran. Ia juga membolehkan guru untuk memilih pelbagai corak teks, grafik, animasi, audio dan video untuk diintegrasikan dalam membina slide dan ditayangkan sebagai bantuan bagi sesi pengajaran. Keberkesanan pengajaran dengan bantuan perisian persembahan masih bergantung kepada kemahiran komunikasi guru. Ciri-ciri perisian persembahan: yang pertama, impak visual; yang kedua, fokus pelajar; yang ketiga, penyisipan grafik; yang keempat, kemudahan slide reka bentuk dan reka letak; yang kelima, mencetak. Kelebihan penggunaan perisian persembahan dalam pengajaran dan pembelajaran: guru boleh mengekalkan eye contact dengan pelajar dan dapat mengesan isyarat bukan lisan, iaitu sama ada pelajar faham atau tidak. Pengajaran guru disokong oleh bahan bantu mengajar yang lebih berkesan dan pengajaran guru lebih kemas dan berstruktur. Bahan pengajaran boleh disimpan, diubah suai, seterusnya digunakan pada masa akan datang dan boleh dikongsi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara-cara penggunaan Microsoft PowerPoint. Saya 5 minit. Khas untuk berkenaan dengan topik keempat kamu, iaitu Microsoft PowerPoint. So untuk PowerPoint, boleh lihat kepada skrin kat sini. So PowerPoint dia punya simbol adalah P berwarna merah, yang inilah keorek-orekan. So bila kita buka PowerPoint, dia akan jadi macam ni. So ini adalah Microsoft PowerPoint. Bila kamu nak buat sesuatu file PowerPoint yang baru, yang ini adalah table yang dekat tepi, dia punya senarai menu dia. Kamu pergi kepada New. So bila kamu pergi kepada New, kamu boleh pilih template ataupun tema yang bersesuaian dengan minat kamu. Okay? So, contohnya saya ambil yang basis yang sini lah. So dia keluar title apa semua kan jadi macam ni. So boleh pilih nak colour apa, putih ke, ada colour orange border ke, hijau kat sini ke. Saya pilih hijau ni lah. So boleh create. So kita dah jadi satu template Microsoft PowerPoint kat sini. So dekat atas ni macam biasa, dia punya menu dia ada file, home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view, ads dan Nitro Pro 10. So pergi kepada yang ini, basic dia adalah yang ini. Kita tahu PowerPoint untuk kita buat presentation ataupun persembahan yang akan memudahkan pemahaman orang lain. Contohnya macam persembahan report, persembahan dari segi idea. So kita buat pakai PowerPoint sebab dia lagi cantik. So orang boleh sampai mesej dengan cepat. So kita pergi pada buta-buta asas. Yang ini adalah yang pertama. Okay. Bila kita nak tambah slide baru, kamu boleh tekan dekat sini lah. Tekan new slide sahaja, dia akan masuk slide yang baru ni. Nak lagi baru, tekan new slide. Tekan new slide, tekan new slide. Tekan je. So yang ni saya boleh delete. Kalau nak senang juga, tak payah tekan-tekan dekat new slide ni, kamu just yang ini tekan control dekat keyboard, kemudian tekan M serentak. Saya akan keluar yang ni. Control M. Okay, untuk yang tunjuk yang ni lah. Okay. Control M. So dia akan keluar sebentar lah. Okay. So yang itu untuk yang ni lah. Kemudian untuk layout, yang ni boleh pilih lah macam mana kamu nak. Contoh yang 2 ni, saya nak layout yang macam ini. So dia akan jadi macam ni. Nombor 3 saya nak layout yang macam ini. Okay. Nombor 4 saya nak layout yang
section header. Okey, dia bagian terus. So yang ni yang bahagian slide ni lah. Okey. So bila yang ni saya tulis contohnya tajuk dia Muhammad Hanafi Hashim. Okey. Yang ni latar belakang. Yang ni adalah akademik. Sini pengalaman kerja. Ini akan jadi soalan pengenaan diri. Okey, yang ini latar belakang akademik, soalan berkenaan diri. Saya boleh setting macam ni. So yang ni copy paste macam biasalah, macam itulah. Okey. So bila masuk function ni, yang ini semua macam function untuk yang digunakan dalam Microsoft Word ataupun Microsoft Excel. Kurang sama semua bahagian ni. Tak ada masalah, tak ada bertukar. Yang ini sahaja. So untuk home yang itu saja. So kita akan pergi kepada next slide dalam video seterusnya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat kita Nur Nadia binti Halim atas penerangan yang begitu jelas. Baiklah, di sini saya akan menyambung pembincangan ini dengan tajuk seterusnya, iaitu pembelajaran bermakna. Apa itu pembelajaran bermakna? Pembelajaran bermakna ini merupakan satu keinginan untuk mengubah bentuk pendidikan bagi menyediakan pelajar yang lebih baik untuk dunia persekitaran mereka. Jadi ia menekankan perubahan di dalam budaya dan dapat menggerakkan kecemerlangan dalam equity untuk semua pelajar. Seterusnya, pelajar juga akan dapat mencipta pengetahuan baru dan akan menyambungnya ke dunia sebenar dengan menggunakan penguasaan alat digital. Seterusnya, di dalam pembelajaran bermakna ini, terdapat beberapa peranan baru yang diberikan kepada murid. Yang pertama ialah murid dijadikan sebagai co-designer dan juga co-learner. Selain itu, murid juga akan menjadi problem designer, di mana ia akan merubah pemikiran mereka daripada what is kepada what could be. Jadi, di sini murid akan terlibat dalam mengemukakan masalah, bukan sebagai penyelesaian masalah semata-mata, dan juga murid akan dilatih untuk tidak takut pada cabaran, sebaliknya sentiasa rasa ingin tahu. Seterusnya, antara kesan dari pembelajaran bermakna ini ialah murid akan terlibat dan juga sangat teruja dalam memberi khidmat sesama sendiri serta komuniti. Selain itu, murid akan membina hubungan baharu dengan antara murid, keluarga, masyarakat dan juga guru. Hubungan baharu dalam pembelajaran dalam kalangan murid, guru, keluarga dan juga komuniti akan semakin baik. Kolaborasi yang kompleks, kreatif dan juga penyelesaian masalah. Akhir sekali, persekitaran sekolah yang lebih luas menjangkau ruang, masa dan juga kepakaran. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kompetisi pembelajaran bermakna 6C. 6C ini merupakan sahsiah, kewarganegaraan, pemikiran kritis, kolaboratif, kreatif dan juga komunikasi. Yang pertama ialah sahsiah. Jadi murid akan memilih sahsiah yang baik dan pengurusan diri yang sangat cekap. Selain itu, murid akan bertanggungjawab dan juga berintegriti dan akan belajar cara belajar. 6C yang seterusnya ialah kewarganegaraan. Melalui kewarganegaraan ini, murid akan memahami nilai dan juga pandangan global yang pelbagai. Bukan itu saja, murid juga akan menyelesaikan masalah dunia sebenar yang kabur dan kompleks untuk manfaat semua. Seterusnya, kolaboratif. Murid akan saling melengkapi dalam satu pasukan dan mempunyai kemahiran interpersonal dan berkumpulan yang sangat baik. Bukan itu saja, murid juga akan memanfaatkan kemudahan digital. 6C yang keempat ialah komunikasi.
murid akan mempunyai komunikasi yang koheren melalui pelbagai mood. Selain itu, perbezaan dan kepentingan komunikasi pelbagai mood dan juga refleksi terhadap proses pembelajaran untuk membina dan menambah baik keupayaan berkomunikasi. 6C yang seterusnya ialah kreativiti. Murid akan mempertimbangkan dan melaksanakan idea dan juga penyelesaian yang baharu. Bukan itu saja, murid akan mempunyai kepimpinan untuk melaksanakan tindakan. Dan akhir sekali ialah pemikiran kritis. Di dalam pemikiran kritis ini, murid akan mempunyai pemikiran yang sangat baik dalam menilai maklumat dan juga hujah dan juga membuat perkaitan dan mengenal pasti pola. Jadi, sasiah, kewarganegaraan, kolaboratif, komunikasi, kreatif, pemikiran kritis merupakan 6C di dalam kompetisi pembelajaran bermakna ini. Itu saja penerangan tentang perkembangan pendidikan dan juga trend pedagogi terkini daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.